Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hai, apa khabar anak-anak semua? Bersama saya, Teacher Sinaruddin. Okey, pada kali ini kita akan mengulang kaji bab 4 iaitu keelektromagnetan bagi mata pelajaran fizik KSSM tingkatan 5. SK kita ialah 4.3 iaitu transformer. Okey, jadi hari ini kita akan mengulang kaji bagaimanakah transformer berfungsi dan ciri-ciri bagi transformer. Standard pembelajaran kita pada hari ini ada 4 iaitu yang pertama 4.31 menghuraikan prinsip kerja transformer ringkas, 4.3.2 menghuraikan maksud transformer unggul, 4.3.3 menghuraikan kehilangan tenaga dan cara untuk meningkatkan kecekapan transformer, 4.3.4 berkomunikasi tentang kegunaan transformer dalam kehidupan harian. Okey, bagaimanakah transformer berfungsi ya anak-anak? Transformer berfungsi untuk meningkatkan atau menurunkan arus ulang-alik. Terdapat dua jenis transformer yang kita kenali sebagai tin iaitu transformer injak naik dan tik transformer injak turun. Transformer berfungsi menggunakan arus ulang-alik sahaja. Sesuai digunakan khusus untuk rumah, kilang dan sebagainya. Baiklah, seterusnya kita lihat prinsip kerja transformer ringkas. Gambar foto 4.6 menunjukkan transformer injak turun dan transformer injak naik yang digunakan dalam peralatan elektrik. Bagaimanakah transformer boleh mengubah voltan input kepada voltan output dengan nilai voltan yang lain? Baiklah, kita akan lihat satu persatu. Ini menunjukkan transformer injak turun dalam pengecas telefon bimbit. Okey, manakala gambar foto ini menunjukkan transformer injak naik dalam ketuhar gelombang mikro. Okey, ini menunjukkan struktur transformer ringkas yang terdiri daripada teras besi lembut berlamina. Kita ada gegelung primer. Okey, bilangan lilitan gegelung primer dikenali sebagai MP simbolnya. Seterusnya kita ada gegelung sekunder. Bilangan lilitan gegelung sekunder NS. Seterusnya kita ada apabila sahaja bekalan kuasa arus ulang-alik dibekalkan, okey, teras besi lembut ini ataupun transformer ini akan berfungsi di mana terdapat beza keupayaan bagi gegelung primer dihasilkan dan garis-garis medan magnet terhasil. Okey, dan seterusnya akan dibawa ke terminal output. Okey, terminal output bagi pada gegelung sekunder menghasilkan voltan sekunder. Okey. Kalau anak-anak tengok di sini berlakunya kebocoran flux magnet. Okey, kita ada cetus minda sini. Mengapakah transformer tidak berfungsi dengan bekalan kuasa arus terus? Okey, nanti kita akan lihat kenapakah transformer tidak berfungsi menggunakan arus terus. Kenapakah menggunakan arus ulang-alik? Okey, kita ada info cilik kat sini. Transformer injak turun iaitu bilangan NS lebih kecil daripada NP. Manakala voltan VS lebih kecil daripada VP. Bagi transformer injak naik, okey, bilangan lilitan NS lebih besar daripada MP. Manakala voltan VS lebih besar daripada VP. Anak-anak boleh rujuk buku teks muka surat 163. Okey, bagaimanakah transformer berfungsi? How transformers work? Di sini kita ada dua jenis transformer iaitu step up transformer, transformer injak naik dan juga step down transformer, transformer injak turun. Okey, voltage increase, current decrease. Okey, bagi transformer injak naik. Okey, voltage akan bertambah manakala arus akan berkurang. Bagi transformer injak turun, voltage decrease. Okey, voltage decrease, okey, iaitu voltan berkurang, current increase. Okey, arus akan bertambah. Baiklah, kita ada litar primer dan juga kita ada litar sekunder. Okey, yang pertama, bekalan kuasa arus ulang-alik menghasilkan arus ulang-alik dalam gegelung primer.
Okey, arus ulang alik yang menghasilkan medan magnet yang berubah-ubah dari segi magnitud dan arah. Flux magnet dari gegelung primer dipautkan pada gegelung sekunder melalui teras besi lembut. Manakala litar sekunder pula ialah di mana di sini berlakunya medan magnet yang berubah-ubah akan mengaruh volta ulang alik merentasi gegelung sekunder. Jadi kita akan dapat voltan sekunder per voltan primer sama dengan bilangan letan sekunder. Okey, ini adalah sebab mengapakah transformer tidak berfungsi dengan bekalan arus ulang alik. Kenapa? Okey, arus terus ni, menggunakan bekalan arus terus. Mengapakah transformer tidak berfungsi dengan bekalan kuasa arus terus? Okey, ini disebabkan arus terus adalah tetap. Diukur berdasarkan nilai mantapnya. Voltan tidak boleh diubah oleh transformer. Tidak boleh direaktifikasikan dengan diod, tidak dibenarkan melalui kapasitor dan kesal magnet adalah tetap. Itu adalah sebab mengapa kita tidak menggunakan bekalan kuasa arus terus. Sebaliknya kita perlu menggunakan bekalan kuasa arus ulang alik. Ini kerana bekalan arus ulang alik arus sentiasa berubah, diukur berdasarkan nilai PMKD iaitu punca min kuasa 2. Voltan boleh diubah oleh transformer, boleh direaktifikasikan dengan diod, dibenarkan melalui kapasitor dan kesal magnet adalah berubah. Okeylah anak-anak, terdapat dua jenis transformer tadi iaitu tin transformer injak naik di mana tujuannya adalah untuk meningkatkan voltan output di mana NS lebih besar daripada MP. Okey, anak-anak boleh tengok bilangan letan pada gegelung sekunder lebih banyak daripada gegelung primer. Jadi kita nak naikkan nilai voltan menggunakan injak naik. Okey, yang kedua T transformer injak turun iaitu menurunkan voltan output di mana bilangan letan gegelung sekunder lebih kecil daripada bilangan letan gegelung primer. Okey, kalau nak tengok gegelung sekunder nilai bilangan letannya lebih rendah berbanding dengan primer. Okey, formula. Apakah formula bagi transformer? Okey, formula dia Vp per Vs sama dengan MP per Ns. Formula ini formula boleh ubah. Okey, anak-anak juga boleh letakkan Vs per Vp sama dengan Ns per MP. Di mana Vp ialah DGE ataupun voltan masuk. Okey, Vs DGE ataupun voltan keluar. Voltan sekunder, voltan output lah. Okey, P ni voltan masuk, voltan input. MP jumlah lilitan gegelung primer dan NS jumlah lilitan gegelung sekunder. Okey. Seterusnya kita tengok tajuk 4.32 itu menguraikan maksud transformer unggul. Anak-anak boleh rujuk buku teks muka surat 163. Apakah sebenarnya transformer unggul? Okey, Raja 4.34 ni menunjukkan sebuah alat elektrik yang disambungkan kepada terminal output sebuah transformer. Transformer tersebut menerima kuasa input daripada bekalan kuasa dan membekalkan kuasa output kepada alat elektrik. Oleh itu, tenaga elektrik dipindahkan dari litar primer kepada litar sekunder. Okey. Transformer unggul ialah transformer yang tidak mengalami kehilangan tenaga iaitu kecekapannya litar 100%. Okey. Simbol kecekapan sama dengan kuasa output per kuasa input darab 100%. Realitinya tiada transformer unggul iaitu kecekapan mencapai 100%. Kenapa? Okey, kerana kehilangan tenaga iaitu tenaga akan bertukar kepada tenaga haba. Bagi transformer unggul, kecekapan transformer ITA sama dengan kuasa input sama juga kuasa output iaitu tiada kehilangan tenaga berlaku. Daripada formula Vp per Vs sama dengan MP per Ns, iaitu P ni adalah kuasa input sama dengan kuasa output daripada formula P sama dengan VI. VI input sama dengan VI output. Jadi VP IP sama dengan Vs per Is.
Kalau anak-anak tengok formula kat sini, okey, boleh ubah VP per VS sama dengan IS per IP. Okey, kalau MP per NS, okey, sama dengan IS per IP. Apakah faktor-faktor yang mempengaruhi kecekapan sebuah transformer? Yang pertama ialah kesan pemanasan dawai oleh arus iaitu rintangan gegelung yang menyebabkan kehilangan tenaga dalam bentuk haba. Cara mengatasinya ialah guna dawai yang rendah rintangan dan tebal bagi mengelakkan dawai menjadi panas. Yang kedua, arus pusat teraruh. Akibat perubahan flux pada teras besi menyebabkan rintangan menjadi tinggi pada teras besi dan tenaga hilang dalam bentuk tenaga haba. Cara mengatasinya ialah guna teras besi berlamina dan bertebat untuk kurangkan arus pusat dan kehilangan tenaga. Yang ketiga, histerisis. Proses magnet dan nyah magnet teras besi akibat perubahan arah arus dan medan magnet berubah-ubah. Cara mengatasinya ialah menggunakan teras besi lembut. Yang keempat, berlaku kebocoran flux magnet pada gegelung primer yang tidak dipautkan sepenuhnya pada gegelung sekunder. Cara mengatasinya ialah dengan melilitkan gegelung primer dan sekunder secara rapat untuk memastikan semua flux magnet gegelung primer dipotong oleh gegelung sekunder. Seterusnya kita lihat rajah 4.7 menunjukkan operasi transformer. Manakala rajah 4.35 pula menunjukkan arus pusat pada dapur aruhan. Arus pusat merupakan satu punca kehilangan tenaga. Walau bagaimanapun, arus pusat boleh membawa manfaat kepada manusia seperti gambar foto 4.7 di mana 4.7 ni menunjukkan sebuah dapur menggunakan prinsip arus aruhan. Rajah 4.35 menunjukkan arus ulang-alik berfrekuensi tinggi dalam gegelung menghasilkan medan magnet yang berubah-ubah pada frekuensi yang tinggi. Medan magnet ini akan mengaruh arus pusat pada dasar kuali. Arus pusat tersebut akan memanaskan dasar kuali. Seterusnya kita lihat kegunaan transformer dalam kehidupan harian. Kita tengok dulu T iaitu transformer injak turun digunakan dalam pengecas komputer riba, mesin fotokopi dan juga mesin kimpalan. Manakala T transformer injak naik digunakan dalam ketuhar gelombang, defibrillator dan mesin sinar X. Sistem penghantaran dan pengagihan tenaga elektrik. Ini menunjukkan bagaimana transformer memainkan peranan yang penting dalam sistem penghantaran dan pengagihan tenaga elektrik dari stesen jenakakuasa kepada pengguna. Rajah 4.37 menunjukkan kegunaan transformer injak naik di sini dan transformer injak turun dalam sistem tersebut. Kita ada transformer injak naik di mana untuk menaikkan voltan 20 kW kepada 275 kV dan menggunakan transformer injak turun untuk menurunkan voltan daripada 275 kepada 132 kV. Seterusnya menggunakan transformer injak turun untuk menurunkan voltan kepada 33 kV. Transformer injak turun menurunkan voltan daripada industri berat kepada industri ringan sebanyak 11 kV. Seterusnya menurunkan lagi transformer injak turun ni kita gunakan lagi untuk menurunkan voltan daripada 11 kV kepada 200 kV untuk kawasan perumahan. Pada peringkat penghantaran tenaga elektrik, transformer injak naik digunakan untuk menaikkan voltan dalam kabel kuasa supaya arus dalam kabel kuasa menjadi kecil. Hal ini mengurangkan kehilangan tenaga elektrik daripada kabel kuasa. Pada peringkat pengagihan tenaga elektrik pula, transformer injak turun digunakan untuk menurunkan voltan kabel kuasa secara berperingkat sehingga nilai yang sesuai untuk penggunaan
penindustrian dan juga kediaman. Anak-anak boleh rujuk buku teks muka surat 167. Okey, masalah kehilangan tenaga dalam bentuk haba semasa penghantaran elektrik melalui jarak yang jauh. Kehilangan tenaga ini bergantung kepada arus dan rintangan, iaitu kehilangan kuasa P power sama dengan I kuasa 2 darab dengan R. Bagaimana untuk mengatasinya? Yang pertama, kita gunakan kabel kupron yang tebal. Okey, menyebabkan rintangan berkurang dan tenaga elektrik yang berubah kepada haba dapat dikurangkan. Menyebabkan arus yang kecil terhasil melalui kabel dan meminimumkan kehilangan tenaga. Tenaga elektrik yang dihantar melalui kabel adalah dalam voltan yang tinggi dengan menggunakan transformer injak naik. Okey, ini adalah masalah kehilangan tenaga dalam bentuk haba semasa proses penghantaran elektrik melalui jarak jauh. Seterusnya kita tengok soalan latihan. Rajah 1.1 menunjukkan satu sistem untuk membekalkan tenaga elektrik yang dijana oleh stesen kuasa. Diagram 1.1 shows a system to supply electrical energy that is generated by power station. Nyatakan jenis transformer. State the type of transformer R and transformer S. So, transformer R is transformer injak naik, step up transformer, and transformer S is transformer injak turun, itu step down transformer. Terangkan mengapa transformer X digunakan. Explain why transformer S is used. Okey, untuk meningkatkan voltan supaya arus yang kecil terhasil daripada formula I sama dengan P per V. Increase the voltage so that small current. Okey. Kehilangan tenaga dalam kabel dapat dikurangkan. Ini markah yang kedua lah. Yang tadi voltaj ditingkatkan supaya arus kecil itu adalah markah yang pertama. Daripada formula P sama dengan I kuasa 2 R. Okey, reduce loss of energy in the cable. Okey. Namakan jenis arus elektrik yang dijanakan oleh stesen kuasa. Tandakan right pada petak yang berkenaan. State the type of current generated by the power station. Tick the correct box. So the answer is arus ulang-alik, alternating current. Okay, baiklah, itu saja perkongsian teacher untuk SK 4.3 transformer.